Saya tak percaya dengan staff. Saya tak percaya training bawa staff. Sebab nanti diorang berhenti, saya rugi. Jadi satu grup 10 orang duduk dalam satu grup, viralkan saya, orang-orang teranaya. Maknanya saya anaya orang. Staff, bila kita dah sayang, dia nak apa kita bagi. Sampai dia cakap, saya nak main kerja tapi motor tak ada. Saya bagi deposit motor. Siap curi duit saya lagi. Tak kira lah sayang ke apa benda ke, buang lah. Tak kira dia kerja 3-4 tahun pun saya buang lah kalau benda tak betul. Lepas pada buang semua tu, dengan ilmu semua jalan dengan lancar lah. Pengurusan saya paling A lah sekarang. Nama saya Nurul Amila binti Abdullah. Saya berasal dari Pulau Pinang. Saya dah bisnes lebih kurang 5 tahun. So yang saya register untuk Final Ibu adalah wafer. Sebenarnya ada 2 bisnes. Tapi yang satu tu saya letak tepi sekejap. Saya fokus dengan wafer lah. Orang cakap makanan ni lebih maju sikit. First, saya punya background, saya kerja kilang. Kerja kilang orang cakap gaji ni cukup-cukup makan saja. Kerja kilang selama 13 tahun. So asal je sampai gaji saya 7 hari bulan. Gaji husband saya 31. Daripada 1 hari bulan sampai 7 hari bulan, saya makan duit husband saya. Duit dah tak ada. So saya fikir anak makin besar. Pergi kerja pun naik motor, tak naik kereta. Sebab jam salah satunya, and then cut cost untuk minyak dan masa. Sebab saya kerja lebih kurang 40 ke 50 minit nak pergi. So macam waste time lah. Lepas tu saya terfikir saya nak buat apa Lepas tu saya macam dekat Kelang selalu main kutu. Saya main kutu sebulan 100. 2 tahun lebih baru dapat 5,000. Bayar setiap bulan tak dapat. Ramai main. Akhirnya bila duit sampai 5,000 ni, kita tak pernah dapat 5,000 seketoi kan. Gaji pun berapa ribu je. Lepas tu bila dapat 5,000 ni, apa saya nak buat, saya cakap. Lepas tu saya ada satu kawan lah, macam close sampai sekarang. Saya cakap dengan dia, Kak, jom teman saya pergi KL. Saya bayar makan, naik bas, semua saya belanja. Saya cakap, janji follow saya. Saya beli luggage lebih kurang besar ni. Saya pergi KL naik bas dekat terminal bas dekat Batu Word. Saya pergi dengan dia pukul 6 lebih saya naik bas masa tu. Sampai KL dalam 10-11 pagi. Terus turun dekat terminal bas dekat KL. Lepas tu ada yang jalan kaki, ada yang naik teksi. Masa tu Grab tak berapa ada. Sampai je Jalan Tar. Dengan duit 5,000 tu, saya beli tudung. Sebab saya pun suka melawak. Saya beli tudung dengan harga 3,000. Shawl, bawai 2,000 tu. Saya balik, saya beli konopi 10 kali 10. Saya beli table, saya beli cakok semua tu lah. Saya cuti Sabtu Ahad. Saya pergi KL tu Sabtu pagi. Saya settle balik hari yang sama tau pada KL. Malam tu juga naik bas balik. Dan hari Ahad Penang cuti. Saya pergi ke Kedah, ke area Kulim. Pergi ke Kulim, saya beli yang cakok-cakok tu lah. Lepas tu saya beli. Semalaman saya duk cakok benda tu dengan hanger kan. Lepas tu saya cakap, saya nak buat apa dengan tudung banyak-banyak ni nah. Lagipun Kelang yang saya kerja tu tak banyak perempuan. Saya nak buat apa tudung banyak-banyak. Isnin sampai Jumaat saya jual lah sikit-sikit kat kawan-kawan, sikit-sikit saja. Berapa lai boleh beli kan. Lepas tu dalam masa Isnin sampai Jumaat, saya decide saya nak masuk pasar pagi. Saya masuk pagi dekat pasar pagi, MPKK kacau, kena saman sebab tak ada lesen niaga. Mana ada apa, SSM pun tak ada. Orang cakap main redah dulu. Lepas tu tak apalah, bayar je lah. Bayar 150 lah apa semua BP lah. Main lagi. Lepas tu MPKK main, tutup pula. Masa tu saya pagi saya masuk pasar pagi. Pukul 6.30 lepas subuh lah. 6.30 saya pergi pasar pagi sampai pukul 10-11 macam tu pasar pagi tutup. Lepas tu saya dapat info kata ada kabusil yang buka bonet kereta. Sampai sekarang kalau saya tengok kabusil tu saya teringat. Sebab saya pernah pergi niaga dekat situ lah. So benda ni Sabtu Ahad saja tau. Sebab saya tak kacau Isnin sampai Jumaat. Sebab saya komit dengan kerja. Lepas tu kerja kilang kan. Kerja kilang 7 pagi. Masuk ni lah, masuk kabusil, masuk pasar malam, jual macam tu lah. Sampai seterusnya saya minat dengan lens. Tadi kedai mata kan, saya ada kedai contact lens. So bila saya ni jenis nak buat, saya fikir panjang. Untuk contact lens lah, saya fikir panjang. Sebab saya nak kedai saya ni KPDNKK tak kacau, KKM tak kacau. Saya belajar tentang lesen-lesen tu lah, macam mana nak apply KKM semua tu. Akhirnya saya ada satu kios lah untuk lens. Dah 5 tahun lah kedai lens tu. Dalam masa 2 tahun saya buat tu, masa tu saya kerja lagi tau sambil ada kedai. Balik kerja kilang saya pergi kedai kan, saya ada satu staff je. Lepas tu ada satu India. So orang India tu dia ada dekat dengan area lebih kurang beberapa kedai, ada kedai wafer brand Nelson. Dia bagi tahu saya dia tak boleh nak go dah, dia cakap sebab staff susah lari, suka lari, sah masalah, saya teruk. Lepas tu dia nak jual saya dalam masa 3 bulan. Dia nak 82,000. Mana saya nak cari 82,000? Tu tengah saya cakap, saya sejenis yang suka menyimpan. Walaupun kerja kilang saya ada simpan lah.
Orang cakap 82,000 tu banyak tu. Tak ada pinjam loan bank. Lepas tu dia cakap dalam 3 bulan. Lepas tu saya fikir kenapa saya nak ambil kedai dia, sedangkan dia pun teruk kedai pun macam hidup tak hidup. Tapi dalam mall, sebab dalam mall tu ada 2 kedai wafer. Kenapa kedai tu boleh pergi, kenapa kedai dia tak boleh pergi? Lepas tu saya dalam masa 3 hari lah lepas saya buat keputusan, saya beli. Dalam masa 3 bulan tu saya beli. Lepas tu dia bagi masa kat saya 2 ke 3 hari. Dia cakap masuk dalam tu, duduk dengan staff dia, belajar cara buat wafer. Saya ni bukan jenis yang duduk dapur sangat. Kamu tak berapa tahu lah kan. Banyak kat kilang. Sebab kerja kilang dah 12 jam. Duduk je 3 hari, saya ambil cuti emergency dekat kilang seminggu. Kira saya nak duduk dalam kedai tu seminggu. Tanpa gaji, tolaklah gaji saya. Tak apa, saya nak try kedai tengok. Lepas tu saya belajar 3 hari. Saya buat tepung. Saya rasa pasal apa tepung dia lembek lah apa semua kan. Saya tak apa tahu tepung nak bagi wangi ke apa semua, saya tak tahu. Lepas tu saya google. Lepas tu saya pergi bakery. Saya tanya orang bakery tu, walaupun Chinese kan, dia ajar saya bubuh ni. Dia rangup macam mana semua. Dia punya bahan-bahan dia lah. Saya try sampai pukul 4 pagi. Saya duduk dalam mall tu, saya minta kebenaran dekat guard. Kalau ikut tak boleh. Tapi disebabkan saya nak buka pukul 10 esok pagi, pukul 4 pagi tak balik lagi. Start je pukul 10, saya buka. Saya seorang yang menjaga. Bila orang cakap bekas kedai India, kedai tak berapa nampak, susah. Lepas tu saya cuba promote. Saya jenis cukup pandai cakap juga, lepas cukup sembang. Lepas tu saya hire staff seorang dan 2 orang. Lepas tu saya nak pergi kerja dah lah. Lepas minggu nak pergi kerja dah. Saya tak tahu macam mana boleh naik saya punya sale. Sedangkan masa saya dia pegang wafer tu, sehari 100 lebih ke 200. Sewa dalam mall saja boleh tahu kan 4, 5, 6, 7 ribu. Cawangan Asal nombor 2, dapat orang main cari Nelson juga. Tapi saya cakap siap, saya boleh beli. Tapi saya tak nak Nelson. Saya nak buat brand saya. Sebab saya nak upgrade semua balik. Sebab saya pun suka makan wafer juga. Tapi bila lembek, siapa nak makan? Bila tak rangup, siapa nak makan? Lepas tu saya bawa anak saya yang datang, teman saya. Bawa anak, saya duduk dekat situ, the founder. Saya tak duduk belakang, saya duduk depan sebab saya nak tahu apa benda ni kan. Saya cakap ada open soalan. Saya cakap dekat anak saya nak tanya soalan. Sebab semasa saya mendatang tu, saya stres dengan pengurusan. Saya tak ada supervisor, saya tak ada manager, saya tak ada marketing, content creator semua saya tak ada. Lepas tu anak saya cakap, jangan mami, ramai, malu nanti. Lepas tu saya cakap, tak, kena tanya juga soalan macam mana pun sebab saya stres. Saya tanya soalan, Tuan Fadi, saya nak buat marketing, saya nak ambil package yang mana? Tuan Fadi tanya saya balik, awak siapa? Saya bos. Kenapa bos nak buat marketing? So terjadilah pada ibu. Satu lagi Tuan Fadi kata saya NGO. Sebab saya seorang yang suka kesian dekat staff. Bila kita dah sayang, dia nak apa kita bagi. Sampai dia cakap, kak, saya nak ambil kerja tapi motor tak ada. Saya bagi deposit motor. Siap curi duit saya lagi. Saya biasa kena satu kedai, dia punya ketua dia, saya marah. Ketua dia angkat beg, biadab tuan bagi, angkat beg belah. Dan 2 orang lagi pun ikut sama. Lepas masuk Final Ibu, saya jumpa dengan Tuan Pudin lah. Saya cakap dengan dia, Star ni masalah sama dia cakap buang. Saya rasa dalam masa bulan 1 saya masuk sampai sekarang dah banyak orang dah. Kena tegas sebab nak yang kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, company tak boleh grow. Tak kira lah sayang ke apa benda ke, buang lah. Tak kira dia kerja 3-4 tahun pun saya buang lah kalau benda tak betul kan. Jadi satu grup 10 orang duduk dalam satu grup, viralkan saya, orang-orang teranaya. Maknanya saya anaya orang. Lepas pada buang semua tu, saya ikut benda ni semua. Saya adakan head manager, saya adakan manager, saya adakan supervisor, leader setiap branch, saya adakan marketing, content creator, HR. Semua benda tu saya buat sebelum ni. Tapi saya adakan semua benda tu dengan ilmu, automatik semua jalan dengan lancar lah. Pengurusan saya paling A lah sekarang. Saya tak percaya dengan staff. Saya tak percaya training bawa staff. Sebab nanti diorang berhenti, saya rugi. Sekarang kira macam setiap ada kelas, saya akan bawa team, marketing, content creator, leader, head, apa macam supervisor semua akan bawa. Hari ni saya bawa head manager, supervisor. Sekarang dia yang ganti saya untuk buang orang. Bukan saya yang buang orang, dia yang buang orang. Saya hanya, dia cakap ada problem, saya cakap buang, dia pun buang. Sebab saya cakap saya tak nak dengar apa isu, saya tak nak dengar apa masalah yang ada. Yang saya nak tahu, sale mesti naik, mesti kerjasama. Tak ada, buang. Tak nak dengar dah. Saya pening kepala, dah 5 tahun pening kepala. Tak payah tengok CCTV sekarang, dia orang tengok CCTV. Tuan Fadi kata kat saya, kalau hang tengok dekat situ, orang boleh baca kan hang punya logo hang tu. Kan masa buat bisnes kan hentam-hentam je, lukis macam biasa je. Lepas tu saya pun fikir, saya nak buat apa betul? Tuan Fadi yang bagi idea. Cari designer. Saya pergi apa yang tuan cakap, tukar logo, pergi My IPO, ke beli domain, pergi My IPO, register logo ni ke under saya.
dan seterusnya lah. Sampai sekarang dah naik dah logo tu, dah naik, satu kedai dah naik lah. Bila kita nampak, bila mall ni sebenarnya tips dia susah nak masuk tau. Nak masuk senang tapi yang kontrak sahaja. Biasa pergi mall nampak yang kedai-kedai baju biasa-biasa kan, tengah-tengah tu kan, itu kontrak. Kalau dia cakap bulan ni last kalau dia cakap esok pindah sana kena pindah. So tak tahu wafer nak pindah kan, mesin-mesin semua tu kan. So wafer permanent lah. Saya cari yang permanent. Nak masuk mall pun 3+1, ada yang 4x5 pun ada. So memang kena deposit kalau nak masuk mall. Tapi tak boleh fikirlah, buat dulu. Bila kita duduk dalam mall lain nampak kita tahu. Saya dapat offer mall yang cari saya, tapi saya belum ada masa untuk pergi untuk deal dengan dia orang. So dia orang ada 2 mall, Giant dengan Lotus dekat area pulau sana. Dan saya dapat offer untuk naikkan saya punya signboard dekat mall. Signboard tu selalu yang kalau kita nampak tak ada brand lokal. Betul? Apple, Swiss, KFC, McDonald's, semua tu saja. Tapi saya tak tahu macam mana orang kata apa. Rezeki saya, dia nak saya naikkan signboard saya. Wafer murah tau, bukan mahal. RM4 paling minimum. Satu flavor RM4, RM4.80, 2 flavor. Macam akak tu cakap, kenapa tak naik harga wafer RM10 ke apa? KL boleh, utara tak boleh. Lagi satu dekat dalam mall, saingan tau. Sebab satu mall bukan satu wafer tau. Ada yang dekat Sungai Petani 4 wafer. 4 kedai wafer termasuk kedai saya. Satunya mestilah bersih Sirhat. Kan saya ada marketing untuk wawarkan. Wafer ni tak ada online, ada offline saja, orang boleh main. Saya gunakan influencer tu lebih kurang saya ada bajet lah sebulan berapa untuk influencernya. Lepas tu setiap hari akan ada konten. Saya tak nak dengar apa alasan. Saya nak konten keluar. Saya nak orang tahu kita wafer.my dekat situ. Sekarang satu orang, and then ada saya backup dengan saya punya team, ada seorang lagi, dia half on behalf lah. Satu hari 2 ke 3 konten ataupun 2 ke 3 video kena ada. Kalau tak ada, saya buang. Kalau dengan isu saya, memang staff banyak problem apa semua ni. Tapi percayalah, ada je staff ataupun team yang betul-betul ada hati ataupun berjiwa dengan kita, ada. Dan satu lagi, nak buat sesuatu barang, kalau ikut macam saya, tak payah fikir banyak. Pergi dulu, fikir kemudian. Pergi KL dulu, fikirlah nak buat apa nanti. Tudung-tudung tu. Saya percaya dengan Final Evo sebab diorang ni akan follow rapat. Saya seorang yang kena ketuk juga tau. Tapi saya rasa the best lah.